Okey, baiklah. Sekarang Medan pergi kepada perkongsian inovasi, tajuk 3 serangkai menggunakan petua hantu Kak Limah. Sebenarnya semasa di sekolah kita dah belajar, iaitu kalau kita ada kuadratik, kita akan tulis dalam bentuk penyempurnaan kuasa 2, iaitu dia akan ada fx sama dengan, kemudian kita ada a x tambah dengan h kuasa 2 tambah dengan k. Jadi Meda ambil penggunaan huruf H, Meda panggil dia hantu. Kemudian Meda menggunakan huruf K, kita letakkan kalimah. Jadi sebab itu inovasi ini kita panggil hantu kalimah. Kemudian 3 serangkai kerana kita ada 3 jenis. Yang pertama kuadratik, yang kedua adalah set, yang ketiga adalah nilai mutlak. Ketiga-tiga ini dia sebenarnya berangkai di mana ia bergantung kepada nilai A. Dia bergantung kepada nilai A, di mana nilai A ada nilai positif dan nilai A juga ada nilai negatif. Apabila kita cerita tentang nilai positif, dia akan menghasilkan nilai minimum, manakala nilai negatif pula akan menghasilkan nilai maksimum. Nilai minimum dan juga maksimum itu ditunjukkan oleh nilai K. So dia seragam. Ketiga-tiga ni seragam. So, itulah hasilnya 3 serangkai. Kerana ada 3 fungsi yang terlibat. Serangkai kerana ada tambah dan tolak. Kemudian penggunaan huruf H dan K, itulah dia hantu Kak Limah. Meda terangkan terlebih dahulu untuk fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik, Meda bagi contoh pada kad untuk kita ulang kaji ni, Meda buat kedua-duanya. Tetapi untuk contoh penerangan di sini, Meda cuma ambil yang positif sahaja. Yang pertama, kita perhatikan di sini ada tanda positif menunjukkan kita akan menuju ke positif infinity dan nilai Kak Limah di situ adalah 3. Jadi dalam proses kita menulis nilai range, menulis jawapan, kita mesti tulis dahulu nilai yang kecil diikuti dengan nilai yang besar. Kemudian tata tanda dia dalam bentuk interval. Kalau infinity always open, cuma untuk 3 kita kena close, memandangkan nombor 3 ini merupakan nilai paling minimum untuk soalan contoh ini. Dan sebenarnya apabila Meda keluarkan nilai dari sini, Meda dapat nilai X-nya 1, nilai Y-nya adalah 3 dan 1, 3 merupakan titik minimum. So bila titik, maka kita kena pastikan kita buat tanda close di sini. Itu untuk kuadratik. Contoh seterusnya untuk kuadratik juga, contohnya Meda ada fx sama dengan negatif x kuasa x tambah dengan 1 kuasa 2 tambah dengan 4. Yang pertama, tugas pelajar ialah lihat yang di depan ni. Jadi kata kuncinya ialah negative infinity. Kemudian kita kaji nilai ini, nilainya adalah 4. Untuk kita menyusun jawapan ini dalam bentuk range, kita tulis dahulu R. Untuk fungsi F, kita ada 2 nombor. Tapi nombor yang paling kecil sekarang adalah negative infinity. Nombor yang paling besar adalah 4. Infinity ni kita buat open.
4 ni kita buat close kerana dia merupakan titik kepada fungsi ini. Titik maksimum. Okey, itu adalah rangkai pertama Mama Z sentuh tentang kuadratik. Okey, untuk rangkai yang kedua, kita nak cerita pasal set. Set pun sama, di hadapannya ada nilai positif dan juga ada nilai negatif. Positif bermaksud nilai K ini adalah nilai yang paling minimum. Kalau negatif, K ini merupakan nilai yang paling maksimum. Jadi penulisan jawapan range memang kena ikut situasi. Kita lihat contoh ini. So kali ni Mama Z ambil tanda negatif di situ, dan bila kita keluarkan kita dapat negatif infinity, dan nilai kad 5 pula di situ ialah 3. Jadi bila kita nak tulis range, kita akan susun nilai yang kecil dahulu, iaitu negatif infinity, barulah nilai yang besar. Tanda untuk infinity always open, tetapi untuk 3 ni kita close kerana dia merupakan titik maksimum bagi soalan ini. Okey, kita pergi kepada rangkai yang ketiga. Okey, bersempena dengan 31 Ogos ni kita buat video dari rumah. Okey, kita tengok kat sini. Yang ketiga, rangkai ketiga, ada juga tanda positif dan juga ada tanda negatif. Nilai K di sini merupakan nilai minimum. Nilai K yang putih ni adalah nilai maksimum. Sebagai contoh, bila Mama Z ambil positif yang ini, bermaksud positif infinity, dan nilai kad 5 pula adalah 3. Jadi proses untuk kita tulis nilai range, kita akan mula nilai yang kecil, iaitu 3, diikuti dengan nilai yang besar. Madam tak tulislah positif ni. So, tata tandanya kat sini kita kena buat yang 3 ni close. Yang infinity ni kena open, dan 3 tu sebenarnya merupakan titik yang paling minimum. Okay, titik yang paling minimum kerana ada tanda positif di depan. Okey, sebagai contoh yang lain untuk menerangkan penggunaan 3 serangkai hantu kad 5 ni, so Med akan buat beberapa contoh yang lain untuk kita menambah baik video sebelum ini. Okey, contoh seterusnya Med ada fx sama dengan 1 tolak absolut x tolak 2. Okey, apabila kita dapat bentuk yang lain, kita ada hak untuk menyusun dalam bentuk apa yang kita pelajari, iaitu kita susun negatif x tolak 2 ni di depan, diikuti dengan tambah dengan 1. Supaya pelajar dapat detect, yang ini adalah hantu, yang ini adalah kad 5. Okey, kalau susunannya terbalik, dia agak sukar untuk kita tengok nilai minimum ataupun nilai maksimum. Okey, so perkara yang pertama Madam nak tengok ialah perkara pertama, tanda negatif menunjukkan negatif infinity. Kemudian perkara kedua yang Madam nak tengok ialah nilai kad 5 iaitu 1. Sekarang Madam nak tulis jawapan akhir. Jadi range untuk fungsi di atas, nilai yang paling kecil negatif infinity, nilai yang paling besar adalah 1. Dekat negatif infinity open, dekat 1 kita kena close. Okey, kita pergi kepada contoh yang seterusnya, okey, untuk memahamkan pelajar di sini. Okey, contoh seterusnya, fx sama dengan x kuasa 2 tolak dengan 7. Okey, kita nak menampakkan di situ hadirnya hantu dan juga kad 5, dan huruf A pun kita nak suruh nampak. Jadi kita susun soalan kita biar menjadi positif. Kemudian kita susun ada x
tambah dengan kosong kuasa 2, tapi dia memberikan maksud yang sama iaitu X kuasa 2. Cuma kita boleh nampak di situ hadirnya hantu. Okey, jadi perkara yang pertama yang Mama Z buat ialah positive infinity. Perkara yang kedua Mama Z buat ialah negatif 7. Jadi bila kita nak tulis jawapan untuk range F, kita akan susun nombor yang kecil iaitu negatif 7 diikuti dengan nombor infinity. Negatif 7 ni close, infinity ni kena open. Jadi, Madam harap dengan perkongsian inovasi yang Madam bagi ni, kita boleh memahami bagaimana cara untuk mencari range dengan cepat tanpa perlu melakarkan graf, dan semoga kita boleh menjawab soalan UPS nanti dengan cepat dan tepat. Sekian saja daripada Mama Z. Assalamualaikum.